Cuba ajar untuk mengeluarkan percakapan yang Allah redha. Bukan orang redha, Allah redha. Kalau ikutkan, memang nak cakap macam-macam, nak ungkit semua. Tetapi kerana memikirkan apa yang Allah redha, keluarlah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. InsyaAllah Allah akan bantu. Kita kan nak Allah jaga kan? Kat situ kunci dia. Kita nak cakap dengan orang tak hargai kita ke, jasa kita banyak, budi kita banyak, gini. Itu memang tu, ya, boleh buat bibliografi lah. Nak cakap pasal jasa. Tapi kita fikir apa yang Allah redha untuk aku cakap. Kita pun cakap 2 patah perkataan sahaja. Apa dia? Alallah. Alallah. Ni orang Arab selalu cakap. Alallah ni maksud dia apa? Semuanya dah serah pada Allah untuk Allah ganjari. Allah. Tak ada kita nak hadap pada orang, dia dah cukup. Orang memang tak berbaloi kalau nak balas. Tak berbaloi. Kita pergi cerita segala macam pun kat dia, kena dengan orang yang memang tak, daya imajinasi dia tak tinggi, dia tak faham kita cakap apa. Abang tahu tak betapa sakitnya bersalin tu? Dia takkan tahu. Sebab dia tak pernah rasa, ya, itu semua pada ustazah membazir cakap. Membazir Elio baik cakap, baik subhanallah. Cakap kat anak-anak ke, kamu tahu tak macam mana dulu air susu lah apa. Itu semua tak payah cakap. Hanya memenatkan. Kita cakap apa? Allah. Semuanya dah serah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak payah sibuk-sibuk nak ingat benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan ganjaran yang Allah nak bagi kat kita. Memang kita kena faham macam ni tuan-puan, tak berbaloi untuk manusia balas. Okey, andai kata diberi pilihan atas segala tenaga kita, segala susah payah kita sebagai ibu, sebagai isteri ataupun tuan-tuan sebagai seorang suami dan ayah, diberi pilihan, isteri balas atau suami balas dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan nak yang mana? Balasan Allah. Kita kata, oh biar suami ni akan balas dengan seluruh kasih sayang dia. Apakah sama kasih sayang suami dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla, tidak sama. Cinta Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan apa? Jaminan seluruh kebaikan dunia akhirat. Senang dunia, senang akhirat, jamin semua. Allah Subhanahu Wa Taala Khaliq. Manusia biasa je. Cakap sayang, cakap nak jaga. Tengah kita bercakap pun dia tidur. Kan? Itulah yang kita rebut-rebut, kejar-kejar. Depan mata kita Allah tunjuk. Kau jangan bazir waktu dengan apa? Dengan apakah halnya kan? Cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah sediakan. Neraka Allah selamatkan kita daripada neraka. Apa yang makhluk boleh bagi? Tak ada apa. Itu kita nak apa ni? Nak sangkaan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan nak jaga lidah. Jaga lidah. Lidah ni dah banyak bentuk. WhatsApp pun lidah juga. Tak cakap tapi mesej kan. Macam-macam mesej. Jaga. Kepuasan dalam latihan riyadhah nafsiyah, tuan-puan, adalah kepuasan menahan. Kalau tuan-puan nak tahu. Bukan kepuasan melakukan. Kita dalam riyadhah nafsiyah ataupun tazkiyatun nafsi, kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh zikir, kita baca Quran. Alhamdulillah, tu nikmat yang sangat besar. Tapi kepuasan yang melengkapkan lagi tuan-puan adalah kita tahan daripada cakap tak elok, kita tahan daripada marah, kita tahan daripada berdendam, kita tahan daripada menumbuhkan benih-benih kebencian. Menahan itu pasti lebih sakit dan menahan itu lebih puas dalam tazkiyatun nafsi. Tapi kita lalui dulu sebab Allah takkan sia-siakan. Tahan. Idea nak cakap tak elok tu ada, tapi tahan. Rasa nak marah yang amat, tahan. Ada orang terlampau nak marah sampai terpaksa tumbuk dinding,
Lepas ni jangan tumbuk dinding, sakit. Tumbuk bantal, tumbuk tilam. Benda-benda yang tak sakit lah. Tapi nak luah. Marah, mok sekali. Lepas tu panggil tukang urut tergeliat jari kan. Marah, bukan senang menahan marah. Tuhan puan, menahan marah tak senang. Kalau kena yang memang mega punya ujian tu, menahan marah ni, Tuhan je yang tahu. Sebab tu Allah letakkan sifat orang muttaqin, iaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nak sampai tahap tu bertatih tuan-puan. Boleh menahan kemarahan dan memberikan kemaafan. Kita tahan marah lebih mudah kalau sekali dengan aku takkan maafkan kau. Itu baru okey. Padahal puas hati sendiri je kan ya. Takkan maaf. Biar merangkak dekat padang mahsyar besok. Itu baru lega. Tapi tak. Bahkan kita pun tak sanggup nak tengok siapa-siapa pun merangkak mencari kita akhirat besok. Merangkaklah masjid ni pun tak sanggup. Kita cakap suami kita, biar dia besok merangkak akhirat besok. Datang suami kita merangkak kat pintu tu. Leha, maafkan abang. Cuba rasa. Ya, bang, okey, leha, maaf, bangun. Tu baru kat depan masjid. Habis tu yang kita kata, bukan main lagi nak suruh merangkak kat padang mahsyar. Sebab marah. Hakikat kita pun tak nak tengok benda tu. Kita akan maafkan, betul tak? Malu kita suami kita tu. Tapi marah. Sebab itu latihan kemarahan bagi kemaafan sekali. Subhanallah. Memang saya cakap senang. Cuba rasa nak mati punya payah. Boleh pitam. Betul. Boleh pitam. Boleh secara biologi tu rasa macam berpusing, rasa nak terbalik. Sebab apa? Marah sakit. Lepas tu nak maaf pula. Riadah, latihan. Orang boleh blame kita. Alah, latihan, kejap gagal. Biar. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, baik sangka dengan Allah. InsyaAllah aku pasti berjaya. Aku nak masuk syurga Firdaus yang paling tinggi. Allah akan tolong aku. Jatuh bangun tu biasa. Kita manusia biasa. Kita belajar dan terus belajar. Tapi letak dia punya penanda tadi kan. Biar nampak bertambah baik kat mana, lidah kita terjaga. Tapi kalau mencarut dia kerja dia memanjang, menyumpah seranah je, kita tak nampak penambahbaikan. Yang ketiga, jaga apa dia? Jaga tingkah laku kita kepada orang lain. Jangan memudaratkan orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Ya, jangan mengabaikan tanggungjawab kepada orang lain. Jadi itulah, kita marah, tapi hak orang tu jangan ambil. Kita marah, tanggungjawab dia kita kena buat. Marah macam mana pun dengan anak kena bela, anak kena jaga. Kan? Marah macam mana pun dengan suami, kita kena taat juga, tanggungjawab. Itu yang menjaga kita, tuan-puan sekalian. Kalau tak, kita diuruskan, kita dikuasai oleh kemarahan kita. Dikuasai oleh nafsu kita. Kita tak nampak jalan. Habis semua kita langgar. Habis syariat semua kita langgar. Ya, marah, tapi tanggungjawab kena buat. Ya, marah, tapi hak kena bagi. Hak orang tu kena bagi. Barulah kita nampak, ya, aku ni ada penambahbaikan, ada perubahan, nak jadi lebih baik insya-Allah. Dan yang paling besar, tuan-puan sekalian, adalah seperti mana yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang paling besar, nikmat yang paling besar di atas semua yang jadi pada kita, baik dapat apa yang kita nak, tak dapat ke apa, ialah nikmat ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangka tadi kan, yakin kan, Allah nak beri apa yang kita perlukan.